Terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Bernama TV dan kita bersama lagi dalam ruang bicara dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang jarang sebenarnya dibincangkan tetapi saya kira amat penting sebenarnya untuk pengetahuan kita bersama. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah pemeliharaan biodiversiti untuk kesejahteraan negara. Dan kita ada tetamu yang akan bercakap tentang isu ini. Dia akan kita hubungi melalui kemudahan StreamYard. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Lilian Chua yang merupakan pengarah bahagian biodiversiti hutan di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ataupun FRIM. Halo Dr. Lilian. Halo host, apa khabar? Baik, Dr. Lilian sehat? Sangat sihat. Dan cerita bagaimana? Saya pun sangat sihat. Bagus. Bolehlah kami berbincang ya tentang isu malam ni. Betul. Baik, sebelum kita bincang tentang isu yang penting ini, mungkin menarik jugalah. Ramai yang juga ingin tahu tentang latar belakang Dr. Lilian. Jadi mungkin Dr. Lilian secara ringkas dapat bercerita sedikit tentang latar belakang Dr. Lilian sebelum bersama dengan FRIM ini. Silakan Doktor. Terima kasih host dan salam sejahtera kepada penonton Ruang Bicara. Saya sebelum saya berkongsi bersama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak bernama kerana memberi peluang kepada FRIM untuk berkongsi dengan para penonton berkenaan usaha institut dalam pendidikan dan pembangunan dalam nama pendek R&D tentang pemeliharaan biodiversiti. Saya berasal daripada Melaka. Oh, okey. Kita berkhidmat di FRIM selama kira-kira 25 tahun lah. Wow. Saya memperolehi ijazah sarjana muda dalam bidang botani pada 1987 dan kemudian ijazah PhD dalam bidang conservation biology pada 1996. So pada peringkat awal, skop kerja adalah berkaitan dokumentasi kepelbagaian tumbuhan dan kemudian telah berkembang kepada isu-isu berasaskan sains dan polisi berkaitan dengan pemeliharaan tumbuhan terancam. Jadi daripada pengalaman dan latar belakang Dr. Lilian sendirilah, are you happy sebenarnya Dr. Lilian bersama dengan FRIM daripada dulu sehingga sekarang, sehingga dah lebih 20 tahun. Apakah anda merasakan bahawa itu sesuatu yang cukup berkesan dalam hati dan jiwa Dr. Lilian sendiri? Ya, betul. Saya pada pendapat saya dan setiap hari bila saya bangun kan, saya berterima kasih lah, gratitude tentang tempat di mana saya bekerja, skop kerja saya dan amat berterima kasih kerana diberi peluang untuk berkecimpung di dalam aspek R&D tentang kepelbagaian biologi. Ini merupakan satu peluang yang bukan senang diberikan kepada seorang wanita. Okay. so I am very happy and saya berharap yang kaum wanita lain dapat bersama-sama kami untuk menangani isu kepupusan alam sekitar, isu-isu alam sekitar yang semakin membawa impak yang baik. Betul. Okey, Dr. Lilian, kita akan bercakap tentang isu yang kita pilih hari ini di ruang bicara ini. Dan kita tahu Dr. Lilian bahawa Malaysia terkenal sebagai sebuah negara apa yang disebut sebagai mega diverse. Jadi mungkin doktor boleh berikan gambaran lanjutlah berkaitan dengan kepelbagaian biologi terestrial negara ini sendiri. Secara dalam bahasa yang cukup mudah mungkin boleh difahami oleh penonton-penonton kita. Silakan doktor. Ya, terima kasih. Saya ada banyak fakta yang boleh dikongsi bersama. Malaysia merupakan salah satu daripada 17 negara di dunia yang diiktirafkan mempunyai biodiversiti yang tinggi. Dan sehingga kini Malaysia diketahui mempunyai 306 spesies mamalia.
742 spesies burung, Mhm. ya, 567 spesies reptilia, lebih daripada 4,000 spesies ikan laut, Mhm. 450 spesies ikan air tawar, lebih daripada 150,000 spesies invertebrata iaitu serangga, dan kira-kira 4,000 spesies ulat. Oh. Dari perspektif tumbuhan pula, okey. Sekarang saya nak fokuskan kepada tumbuhan pula. Malaysia mempunyai kira-kira 15,000 spesies tumbuhan vaskular yang merangkumi angiosperma, gymnosperma dan pakopakis. Sehingga semenanjung Malaysia sahaja diketahui mempunyai sekurang-kurangnya 9,030 taxa tumbuhan vaskular yang terdiri daripada 248 family dan 1,651 genus. Status of the World's Trees yang diterbitkan oleh Botanic Gardens International baru-baru ini telah menyenaraikan Malaysia sebagai negara keempat. Dan saya menekan di sini, negara keempat paling kaya dengan spesies tumbuhan. So ini menunjukkan berapa kayanya kita tumbuhan vaskular yang dapat di Malaysia, ya. Sejak tahun 2005 sekurang-kurangnya 150 spesies baru telah ditemui. Manakala di Sabah dan Sarawak pula bilangan spesies tumbuhan adalah dianggarkan sebanyak 12,000. Secara umumnya, ya, spesies pokok di Sabah dan Sarawak adalah lebih kaya daripada semenanjung Malaysia dengan sekurang-kurangnya 44% lebih banyak spesies. Dan sehingga kini, ya, masih banyak kita spesies-spesies baru daripada semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dalam senarai untuk diterbitkan. So banyak kerja. Betul. Dan saya ingin, saya dah berkongsi kesemua fakta ini, tetapi untuk memberi gambaran yang lebih mudah, ya, bayangkan kepada para penonton, bayangkan keluasan 1.4 padang bola yang bersamaan dengan 1 hektar hutan semula jadi. Dalam padang sebesar ini terdapat lebih kurang 210 spesies pokok berdiameter lebih daripada 10 cm. 1.4 padang bola sahaja, ya, kita mempunyai kira-kira 210 spesies pokok. Dan jumlah ini adalah lebih banyak apabila kita mengambil kira spesies bukan pokok, ya, seperti pemanjat, kaum pinang, kaum halia dan tumbuhan herba lain. So, bagi Sabah dan Sarawak pula, mereka mempunyai 30 spesies lebih tinggi berbanding semenanjung Malaysia. Dan jumlah ini sentiasa meningkatlah kerana penemuan spesies baru. Itu merupakan perspektif daripada spesies. Untuk perspektif ekosistem dan habitat pula, ya, Malaysia mempunyai pelbagai habitat daratan dari pantai hingga ke puncak Gunung Kinabalu. Habitat ini boleh dikelaskan berdasarkan ciri iklim dan formasi edafik. So, hutan jenis iklim adalah dikelaskan mengikut altitude, ya, dan merangkumi hutan di terokak Pamah hingga hutan di terokak atas, dan hutan oak gunung, hutan ericaceous gunung dan vegetasi subalpine di kemuncak Gunung Kinabalu. Dan jenis edafik pula dikelaskan mengikut ciri geologi dan tanah. Okay? Dan dia termasuklah hutan pantai, hutan paya laut, paya gambut, hutan paya air tawar, hutan kerengas, hutan riparian, hutan tepi sungai, ya, hutan bukit batu kapur dan hutan ultra basic yang unik kepada Sabah dan Sarawak. Baik, menarik apa yang Doktor sebut, dan memang jelaslah satu kajian yang cukup mendalam sebenarnya dilakukan oleh FRIM sendiri dan juga Doktor sendiri. Tetapi barangkali ramai juga yang ingin mengetahui, ya, sebenarnya Doktor, ya, kenapa perlu menjalankan R&D dalam biodiversity ini? Apa pentingnya melakukan R&D ini sebenarnya, Doktor? Okay.
saya ingin tegaskan di sini bahawa kesejahteraan manusia dan kualiti hidup kita bergantung kepada ketersediaan kawal selia, budaya dan kemudahan perkhidmatan daripada biodiversiti dan ekosistem. Biodiversity adalah pelbagai komponen biologi dalam ekosistem yang membentuk jaringan kehidupan yang bersepadu. Tanpa komposisi, struktur dan fungsinya, ekosistem tidak dapat berfungsi dengan baik selaras dengan peranannya. Oleh itu, penting untuk memahami dan melindungi biodiversity. Justru itu ekosistem semula jadi. Kajian oleh kumpulan Beijing pada tahun 2018 menunjukkan dalam tempoh 500 tahun ke belakang lebih daripada 570 spesies tumbuhan dan 96 spesies mamalia telah pupus di muka bumi. Dan tambahan kumpulan penyelidik yang diketuai oleh Celebos pada tahun 2017 melaporkan daripada 1077 mamalia yang mereka kaji, terdapat lebih daripada 40% spesies mengalami penurunan populasi dengan penyusutan julat lebih daripada 80%. Ini merupakan peratusan yang amat tinggi. Di Malaysia pula, kami ada 3 spesies tumbuhan dan 2 spesies mamalia besar yang telah diisytiharkan pupus. Adalah Begonia euromycia, asam batu daripada keluarga Begoniaceae, Oreogrammatis kunzleri dan Oreogrammatis crispadula. Kedua-dua ini merupakan paku pakis daripada keluarga Gramatidaceae. Bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh FRIM sendiri, Doktor? Bila kita bercakap tentang R&D biodiversity hutan ini, apakah Dr. Lilian berasa berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh Doktor dan juga rakan-rakan di FRIM sendiri, dan apa pencapaian setakat ini, Dr. Lilian? Ya, kami sedar bahawa sebagai sebuah negara tropika yang kaya dengan biodiversiti, kita sering menghadapi pelbagai ancaman yang merupakan penyebab utama kemerosotan ekosistem dan kehilangan biodiversiti. Contoh pendorongnya kepada ancaman ini adalah secara semula jadi dan juga aktiviti antropogenik, yang termasuklah guna tanah, kehadiran spesies asing berbahaya dan perubahan iklim. Di Malaysia yang kaya dengan sumber semula jadi, penggunaan sumber biodiversiti daratan yang merangkumi guna tanah secara lestari sering diketepikan bagi memberi laluan kepada keperluan sosioekonomi. Ini merupakan satu fakta yang tak boleh dinafikan lah. Bagi mengurangkan kehilangan populasi yang mendorong kepada kepupusan spesies dan untuk memelihara perkhidmatan asas ekosistem bagi kesejahteraan rakyat, kita perlu benturkan langkah-langkah yang sesuai di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Ini merupakan satu logik lah. Jadi untuk mengenal pasti perkara ini, R&D perlu dijalankan untuk memahami ciri-ciri biologi. Fokus utama R&D ialah untuk memahami ciri-ciri biologi dan interaksi antara spesies dan habitat. Bagaimana interaksi ini berubah mengikut skala spasial dan masa, dan bagaimana perubahan guna tanah memberi kesan kepada biodiversiti. Now, seperti yang saya telah jelaskan tadi, kita perlu memahami risiko kepupusan spesies dan habitat, dan ini merupakan satu keperluan asas bagi memastikan usaha pemeliharaan itu berjaya. Kumpulan pendidik biodiversiti di FRIM mempunyai skop kerja yang amat luas. So merangkumi kedua-dua aspek spesies dan habitat. Dan teras utama kami dalam skop ini adalah untuk mendokumentasikan biodiversiti, mengkaji tentang pemeliharaan ekologi, kesihatan dan pengawasan hutan. Now, skop kami ni bukan kami sediakan dengan sesuka selera.
Aha. Skop kami ini adalah amat berkait rapat dengan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan. Negara mempunyai dua versi. Yang pertama diterbitkan pada 1998 dan versi kedua dilancarkan pada tahun 2016. Dasar kepelbagaian biologi kebangsaan 2016 ke 2025 ni mempunyai 5 matlamat, 17 sasaran dan 57 tindakan. Okay. So merupakan satu very ambitious lah, policy ambitious. Justru itu Frame memberi tumpuan khusus kepada matlamat 3. Iaitu kita telah melindungi kesemua ekosistem, spesies dan kepelbagaian genetik utama daripada sebarang ancaman. Elok saya ambil peluang ini untuk menerangkan sedikit tentang skop kerja berkaitan spesies dan kemudian saya akan cerita sikit tentang ekosistem. Silakan. Kita menumpukan usaha dalam inventory dan dokumentasi biodiversiti negara, terutama di Semenanjung Malaysia. Kita mendokumentasikan kekayaan spesies, menjalankan kajian sistematik dan taksonomi dan menerbitkan spesies baru, rekod baru, senarai semak bagi tumbuh-tumbuhan, mamalia kecil, hapitofauna dan sekumpulan serangga terpilih terutamanya seperti kunang-kunang, kupu-kupu, kumbang dan semut. Semua spesimen ini adalah disimpan di dalam koleksi rujukan herbarium, zoologi, entomologi, mycology dan pathology. Dan berdasarkan R&D kita, koleksi ini sentiasa dikemaskinikan. Herbarium Kepong merupakan salah satu daripada 3 herbarium kebangsaan yang bertaraf antarabangsa. Herbarium kebangsaan lain adalah Herbarium Sarawak dan Herbarium Sandakan. Semua koleksi rujukan kami digunakan oleh penilik dalam dan luar negara. Seperti yang saya tadi nyatakan, daripada senarai spesies baru yang ditemui sejak tahun 2005, lebih kurang 150 spesies telah berjaya ditemukan oleh penyelidik Frame. Wow. So lepas kita menerbitkan spesies-spesies baru ini, langkah seterusnya adalah untuk menilai pemeliharaan spesies tersebut. Dan kita gunakan IUCN Rate List Categories and Criteria sebagai asas dia. So kami telah mencapai kemajuan yang baik dengan penilaian terhadap flora dan telah memulakan penilaian untuk kumpulan serangga terpilih. Nah, untuk menilaikan penilaian pemeliharaan adalah petunjuk objektif terhadap tahap risiko kepupusan. Dan menyediakan langkah awal agar keutamaan diberi kepada usaha pemeliharaan. So kami berharap keseimbangan dan konflik dalam pemeliharaan dapat diambil kira dalam pembangunan dan pelaksanaan perancangan negara. Menilai tahap risiko kepupusan, mengenal pasti spesies yang terancam dan memerlukan tindakan pemeliharaan segera, dan seterusnya mendapatkan penglibatan pihak berkepentingan untuk memulakan langkah pemeliharaan. Inilah yang penting untuk melibatkan pihak-pihak berkepentingan supaya kita dapat bersama-sama melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan yang merupakan langkah-langkah mitigasi degradasi. So sehingga kini kumpulan kami telah menilai 1292 teksa yang merangkumi hanya 14% flora di Semenanjung Malaysia. So kerja kita banyak lagi tetapi daripada jumlah ini sahaja lebih kurang 28%-nya adalah diklasifikasikan sebagai terancam. Daripada peratusan ini, kira-kira 6% adalah di bawah critically endangered, 9% di bawah endangered dan 173 teksa di bawah vulnerable. Dan daripada bilangan tersebut kami dapati family yang paling terancam ialah daripada keluarga Begoniaceae, Dictrocarpaceae dan Apocynaceae.
So Daripada apa yang disebut oleh doktor itu satu pencapaian yang saya kira cukup cemerlang sebenarnya kepada FRIM secara keseluruhannya. Tetapi masalah yang timbul sekarang ini daripada penemuan R&D tersebut seperti apa yang doktor sebut sendiri, bagaimana ianya boleh menyumbang ataupun apa yang dilakukan terutamanya untuk meningkatkan kefahaman rakyat dan juga tanggungjawab bersama untuk memulihkan isu biodiversity ini sebenarnya, doktor. Apa yang perlu dan FRIM lakukan setakat ini? Itu ialah satu persoalan yang amat utama, dan saya nak berkongsi bersama hasil R&D yang kita buat ni digunakan pada pelbagai peringkat dasar dengan pengurusan dan dalam program SIPA. SIPA ni adalah nama singkatan untuk Communication, Education dan Public Awareness. Kami sering bekerjasama dengan hasil R&D, dengan maklumat, dengan data ini semua. Kami sering bekerjasama dengan kementerian, agensi, masyarakat awam dan sektor swasta terpilih. Dengan berkongsilah bukti saintifik dan justifikasi yang kukuh. Okey. Dan dalam masa yang sama kami mencadangkan rancangan pelaksanaan, memberi input teknikal untuk menjayakan rancangan itu, untuk menjadikan rancangan itu satu kenyataan. So kami bukan saja kami bekerjasama di peringkat negeri, kami juga bekerja di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Di peringkat dasar pula. Data yang digunakan sebagai bukti saintifik bagi mempertimbangkan integrasi biodiversity ke dalam perancangan dan pembuat keputusan. Kita ingin mengarus perdanakan isu-isu biodiversity, kepentingan biodiversity ke dalam ke dalam aspek-aspek perancangan dan pembuat keputusan. Ini adalah untuk memastikan pelaksanaan plan tindakan serta strategi berdasarkan polisi yang berkesan sebagaimana yang digariskan di dalam dasar kepelbagaian biologi kami. So terutama daripada aspek mengarus perdana lah di biodiversity di dalam sektor-sektor ekonomi yang utama. Di peringkat pengurusan pula, berdasarkan informasi risiko dan pengetahuan ekologi, FRIM terlibat dengan pihak-pihak berkepentingan bagi memulakan usaha pemeliharaan spesies. Dan kita punya fokus untuk ini ialah because kita merupakan negara megadiverse dan kita tak berupaya untuk memelihara keseluruhan spesies. Fokus kami adalah kepada keluarga Dipterocarp. Contohnya pokok dan keruing. Host biasa dengar kan perkataan nama pokok meranti dengan keruing ini ialah daripada keluarga Dipterocarpaceae. Kebanyakan spesies daripada keluarga ini adalah dalam status ancaman status ancam. Dan keluarga ini juga penting because keluarga ini adalah dominant. Spesies-spesies dalam keluarga ini adalah dominant dan mereka terdiri daripada spesies balak komersial. Dan oleh kerana mereka adalah dominan dan mereka mempunyai struktur yang amat tinggi, mereka adalah penting dalam struktur hutan. Juga tambahan kita ada lebih banyak maklumat biologi dan ekologi lah yang kita sudah tersedia ada lah. That's why kita fokus kepada keluarga Dipterocarpaceae. Dan pelanggan penting institut adalah daripada Jabatan Perhutanan, peringkat persekutuan dengan negeri dan juga pemilik tanah persendirian yang memiliki tanah yang mengandungi populasi spesies terancam. Saya mencelah dulu Dr. Lilian. Ini pun satu isu yang menarik. Daripada kajian yang Dr. Lilian dan rakan-rakan lakukan sendiri, apakah kita lihat bahawa kesedaran rakyat Malaysia untuk menjaga biodiversiti hutan, tumbuhan dan sebagainya di negara kita ini sudah meningkat ataupun masih lagi berada pada tahap yang tidak begitu memuaskan? Pandangan pribadi Dr. Lilian. Sedang meningkat. Tetapi mempunyai banyak ruang untuk ditambah baik. Dan ruang itu ialah merupakan merupakan peluang kepada kami lah
untuk digunakan, betul tak? So Ya, kita betul. dengan ada peluang ni kami dapat berkongsi maklumat. Ya. So maklumat ini boleh kebanyakan maklumat ini walaupun diterbitkan di dalam artikel-artikel bersifat saintifik, kami dijadikan dia into the public domain. So that is why program-program SIPA yang communication education and public awareness tu kami sering laksanakan. Ya, so kita ada banyak acara. Lebih-lebih lagi dalam masa PKP ni lah. Semua online kan, banyak event-event online dan pelbagai acara yang dapat meningkatkan persepsi dan pemahaman masyarakat tentang biodiversity manfaat. Ya. So kita dan program ini sering kali ya dijalankan bersama dengan MyBiz yang merupakan satu platform yang didedikasikan untuk perkongsian maklumat. Ya, tujuan dia hanya satu saja, untuk meningkatkan kesedaran masyarakat awam ya tentang kepentingan biodiversity. So acara ini biasanya diadakan sempena Hari Alam Sekitar Sedunia, Hari Perhutanan Sedunia, Hari Biodiversity Sedunia dan banyak lagi lah. Saya rasa dia punya senarainya panjang. Okey, apa ni Dr. Lilian? Ini menarik sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Dr. Lilian, tapi seperti biasalah masa yang agak-agak suntuk mencemburui kita sebenarnya. Tapi banyak jugalah info-info yang dilontarkan oleh Dr. Lilian untuk ketahuan penonton-penonton kita. Tapi Dr. Lilian kena janji satulah dengan saya, mungkin di masa-masa akan datang kita bersama lagi Dr. Lilian, kerana saya juga berminat sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini, berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama Dr. Lilian. Itu boleh ya di masa-masa yang akan datang. Okey, Dr. Lilian. Perlu diuruskan, bos. Tapi saya nak ambil sedikit di sana. Saya nak menolkan tentang program penanaman, program penghijauan Malaysia ya, melalui kempen penanaman 100 juta pokok. 100 juta pokok ya. Okay. Kami yang telah dilancarkan pada 5 Januari dan ini untuk selama 5 tahun dan sehingga kini ya kami sudah berjaya dan program itu telah berjaya kira-kira 13.8 juta pokok daripada 730 family telah ditanam di kawasan seluas 26.5 ribu hektar. Wow. Dan kita dah berjaya dapat penyertaan daripada 3,300 peserta lah. So ini merupakan satu statistik yang amat membanggakan. Betul. Okey. Tahniah kepada Frim dan terima kasih kepada Dr. Lilian Chua kerana sudi bersama kita. Dan tentunya apa yang disebut oleh Dr. Lilian adalah sesuatu yang penting sebenarnya untuk kita fikirkan, kita renung-renungkan, kerana kita juga mungkin boleh menjadi satu penyumbang ke arah menjayakan apa yang dilakukan oleh Frim ketika ini. Terima kasih kepada anda semua dan jangan lupa kita masih lagi berada dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Jadi selalu kami pesan kepada anda, patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita dan yang penting jangan lupa kita jaga negara kita. Jumpa lagi.